Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya. Pada hari ini, sekali lagi cikgu dapat bersama-sama para pelajar untuk mencurahkan ilmu dalam online Pelis Mengaji. Untuk makluman semua, Tuition online Pelis Mengaji merupakan gabungan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan juga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Sebelum tu, cikgu ingin perkenalkan nama cikgu. Cikgu merupakan Cikgu Masliza binti Muhammad Nur, mengajar di Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra dalam subjek Sejarah Menengah Rendah. Kita teruskan lagi. Pembelajaran kita pada hari ini merupakan tajuk bab 6 iaitu kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan juga sosial. Okey, sebelum itu para pelajar telah didedahkan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pentadbiran barat di negeri-negeri Melayu iaitu British. Kemudian kita tengok Sarawak, pentadbirannya ialah Brooke juga, dan di Sabah ialah SB UB. Okey, oleh itu kita teruskan dengan kepada sesi pembelajaran kita yang pertama iaitu ciri-ciri ekonomi moden. Untuk makluman para pelajar, sebelum itu saya mohon agar para pelajar mempunyai buku catatan untuk mencatatkan segala fakta yang terkandung di dalam slide saya. Kerana selepas akhir slide ini, terdapat juga soalan kuis untuk para pelajar menjawabnya. Okey, ciri-ciri ekonomi moden mempunyai 5 perkara penting. Yang pertama iaitu modal yang besar. Okey, modal yang besar diperlukan dalam industri perlubungan dan perladangan untuk tujuan ekspor. Contohnya kita dapat lihat dalam perlubungan emas yang lebih dikomersialkan di Raut Pahang. Yang kedua, kita tengok pula berkenaan dengan ciri ekonomi moden yang kedua ialah tanah, yang mana pemodal memerlukan tanah yang luas untuk keperluan tanaman ladang secara besar-besaran. Okay. Yang ketiga, kita lihat pula penggunaan tenaga buruh yang ramai, lebih melibatkan kepada sektor perlubungan dan perladangan. Contohnya, kita melihat bahawa sektor perlubungan di negeri Sarawak, yang mana kemasukan orang Cina di negeri Sarawak melibatkan aktiviti perlombongan emas dan juga antimoni. Kalau pelajar lihat, ketiga-tiga yang baru saya sebut tadi lebih tertumpu kepada perlombongan dan perladangan, iaitu perlombongan seperti emas, bausi, antimoni, biji timah. Manakala perladangan lebih tertumpu kepada industri pokok getah. Okey, yang keempat ialah pengeluaran dalam skala yang besar, iaitu kuantiti yang dikeluarkan lebih berskala besar yang melibatkan kegiatan ekonomi berorientasikan ekspor khususnya ke pasaran barat. Dan yang terakhir kita tengok penggunaan teknologi moden yang melibatkan kegiatan perlubungan dan penanaman secara ladang. Contohnya kita tengok seperti penggunaan teknologi kapal korek yang digunakan di Batu Kajah, Perak pada tahun 1912. Okey, secara tak langsung apabila para pelajar melihat lengkungan-lengkungan ini melihat kepada
struktur modal yang lebih besar digunakan kerana ia merupakan salah satu ekspor industri yang lebih penting. Okey, seterusnya kita tengok melibatkan perundangan. Dalam perundangan kita melibatkan kos tanah. Negeri yang kita tumpukan ialah Sarawak, Sabah dan juga negeri-negeri Melayu. Jadi bab 6 ini kita melihat kepada kesan pentadbiran yang mana lebih tertumpu kepada negeri-negeri Melayu, kemudian Sabah dan juga Sarawak. Okey. Tanah ini kita tengok yang mana berlaku perubahan yang sangat besar dalam pembukaan lombong biji timah dan pembukaan ladang oleh pemodal Eropah. Pemodal Eropah tu maksudnya British, bangsa-bangsa Eropah yang lain. Kemudian kita melihat bahawa perubahan ini berlaku akibat daripada pemodal Eropah yang menawarkan harga yang tinggi untuk membeli kepada masyarakat tempatan dan menyebabkan masyarakat tempatan menjual kepada pemodal Eropah. Okey, yang pertama kita tengok kepada negeri-negeri Melayu. Di mana negeri-negeri Melayu Majlis Mesyuarat Persekutuan telah meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu yang mana setiap residen boleh mengisytiharkan mana-mana tanah hak orang Melayu. Namun orang Melayu tidak boleh dijual, di mana tanah tidak boleh dijual, dipajak, digadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Kalau kita melihat situasi ini mungkin berpihak kepada orang Melayu, tetapi sebenarnya kemenjadiannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi British yang sebenarnya berlaku. Okey, seterusnya kita tengok kemudian kepada Sarawak. Sarawak ada dua perundangan. Yang pertama Land Order 1931 yang mana mengisytiharkan hak milik tanah simpanan peribumi diwartakan. Yang kedua, Land Statement Order 1933 dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat peribumi. Okey, untuk makluman para pelajar, Land Order 1931 yang mana diisytiharkan hak milik tanah simpanan peribumi diwartakan menunjukkan bahawa undang-undang ini supaya tidak ada pemodal asing yang menceroboh kawasan hak peribumi. Secara tak langsung, kedua-kedua undang-undang ni sama ada Land Order 1931 dan Land Statement Order 1933 merupakan rujukan kepada pelaksanaan Land Order 1948. Yang ketiga, kita melihat kepada negeri Sabah yang mana berlaku urus niaga tanah antara masyarakat peribumi dengan orang Eropah sebelum tahun 1888 tidak sah. Kemudian setahun selepas itu berlakunya proklamasi 3 perlindungan hak peribumi diwartakan, iaitu undang-undang yang tertubuh di negeri Sabah. Kemudian urus niaga dengan orang Eropah ini boleh berlaku, tetapi mestilah penjualan itu mesti diketuai oleh peribumi terlebih dahulu. Mesti mendapat maklumat, maksudnya ketua peribumi perlu tahu akan penjualan tersebut sebelum dijual kepada orang Eropah. Okey, kita tengok yang kedua ialah melibatkan buruh. Okey, galakan oleh pihak British dalam kemasukan tenaga buruh di negeri-negeri Melayu mewujudkan dua sistem, iaitu yang pertama sistem kontrak khusus kepada orang Cina, manakala sistem karigani melibatkan masyarakat India, iaitu buruh dari India. Kita tengok yang pertama, sistem kontrak yang melibatkan buruh dari Cina dibawa masuk oleh majikan dan mereka mengusahakan penlubungan biji timah. Tambang perjalanan, makan, pakaian dan tempat tinggal semuanya telah diusahakan oleh pihak majikan. Majikan yang membawa masuk buruh dari Cina tersebut. Okey, seterusnya kita tengok sistem kagani. Dalam sistem kagani, buruh yang diambil dari negara India. Kagani pula bermaksud kepada ketua, tandih, madur atau penyelia di ladang getah. Okay, pemilik ladang menghantarkan gani untuk mencari buruh di negara India. Kemudian, tambang dan perjalanan buruh semuanya telah diuruskan oleh
Kangani, dan buruh yang dibawa masuk dari India perlu bekerja di ladang getah tersebut sehinggalah hutang tambang mereka selesai. Okey, di sini para pelajar boleh melihat slide ataupun video berkaitan dengan jabatan-jabatan sistem pentadbiran di jabatan-jabatan yang telah dilaksanakan oleh pihak British. Okay, terdapat Jabatan Pertanian, Institut Pendidikan Getah, Jabatan Parit, semua itu. Kemudian para pelajar boleh melihat bahawa ditubuhkan untuk melicingkan pentadbiran, melicingkan sistem pengangkutan dan perhubungan, memudahkan perkhidmatan pos dan telegraf. Okey. Kalau melihat kat sini, cikgu memang tidak mengeluarkan suara sebab untuk memudahkan para pelajar melihat bahawa jabatan-jabatan yang ditubuhkan semasa pentadbiran barat. Okey, seperti Institut Pendidikan Getah Malaya, kemudian Astana Kuching Sarawak, Karkosa, Ibu Pejabat Kereta Api Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Pejabat Pos Kinabalu Sabah. Okey, kesemua jabatan yang ditubuhkan ini merupakan salah satu usaha yang dibuat oleh pentadbiran barat. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada soalan yang berdasarkan kepada video tadi. Okay, soalannya, mengapakah kita perlu memodernkan sistem pentadbiran di jabatan-jabatan tersebut pada masa kini? Berikan pendapat anda 8 markah. Okay, soalan ini lebihkan kepada soalan kebat yang mana meminta pendapat kamu sendiri. Dan para pelajar dimohon supaya seandainya melaksanakan soalan seperti ini, perlulah membuat dengan ayat lengkap. Tidak dibenarkan buat dalam bentuk point. Contohnya cikgu bagi seperti faktanya ialah melicin pentadbiran jabatan. Jadi kat sini pelajar tidak perlulah tulis saja poin-poin tersebut kerana ini akan mengundangkan pengurangan markah. Yang ini para pelajar boleh catat soalan ini dan boleh laksanakan di rumah ketika PKP ini. Okey, seterusnya kita tengok kepada pewujudan sistem keuangan dan juga insurans. Okey, di sini pewujudan sistem keuangan dan insurans lebih tertumpu kepada mata wang Perak dan Sepanyol. Okey, mata wang Sepanyol ini ataupun mata wang Perak Sepanyol telah diperkenalkan pada tahun 1580 yang telah digunakan di negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat. Okay, negeri Selat seperti sedia maklum iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Okey, seterusnya berlaku perubahan lagi apabila Lembaga Pesuruhjaya Wang telah mengeluarkan mata wang kertas untuk negeri-negeri Selat. Secara tak langsung kita tengok berlakunya perubahan pada tahun 1939 daripada dolar Selat telah bertukar kepada dolar Melaya, iaitu perubahan yang berlaku. Ini telah menyebabkan mata wang kerajaan Melayu terhapus apabila wujudnya dolar Selat sebelum ini. Okey, seterusnya kita melihat kepada sistem keuangan moden dan insurans yang telah dilaksanakan oleh pihak British adalah untuk melicinkan urusan keuangan di setiap jabatan. Terdapat 4 bank yang begitu komersial pada zaman tersebut, iaitu seperti Manchester Line Bank Pulau Pinang, kemudian Hong Kong and Shanghai Bank, The Chartered Bank, Bank Healing Bank. Semuanya adalah, kalau kita tengok, kebanyakan adalah 3 daripada Pulau Pinang dan lagi 1 adalah daripada Kuala Lumpur. Selain daripada sistem bank yang dilaksanakan oleh pihak British, terdapat juga pihak British telah melaksanakan sistem pengangkutan laut dan juga pengangkutan laut.
Yang mana pada masa dulu kita melihat bahawa kapal laut pada masa dulu merupakan pengangkutan yang penting pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang diusahakan dalam sektor perdagangan antarabangsa. Kemudian kita melihat pula pihak British juga memperkenalkan perkhidmatan insurans maritim iaitu untuk melindungi kapal dagang dan juga muatannya. Selain itu, terdapat juga insurans lain yang telah diperkenalkan sampai ke hari ini seperti insurans nyawa, insurans kemalangan, insurans kebakaran, perniagaan dan juga insurans harta. Okay, kita melihat kepada kesan ekonomi terhadap pentadbiran barat. Yang pertama ialah kereta api. Okay, untuk sedia maklum, ini gambar peta Semenanjung Tanah Melayu yang mana saya menunjuk kepada fasa yang ketiga. Fasa ketiga ialah fasa yang lengkap pembinaan landasan kereta api. Okey, kita tengok kepada pengangkutan, iaitu pengangkutan kereta api seperti pada yang pertama berlakunya tahun 1885 hingga 1896 yang mana menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan iaitu kawasan yang memiliki sumber bahan mentah. Kemudian berlakunya lagi landasan kereta api telah menghubungkan kawasan-kawasan bandar utama. Yang kedua, tahun 1897 hingga 1909 telah menghubungkan landasan kereta api telah menghubungkan utara Tanah Melayu dan selatan apabila negeri-negeri Melayu bersekutu telah dibentuk. NNMB itu saya ringkaskan kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, yang terakhir kita tengok dalam sistem kereta api ini, kita tengok tahun 1910 hingga 1931. Okay, yang mana landasan kereta api telah dibina untuk menghubungkan seluruh tanah Melayu. Tetapi penggunaan kereta api ini kita tengok meluas daripada penggunaan bahan mentah kepada membawa penumpang kepada setiap destinasi. Kita tengok berkenaan Sabah dan juga Sarawak. Kalau cikgu tengok itu, cikgu highlightkan berkenaan Pantai Barat. Okey, di Sarawak kita melihat bahawa landasan kereta api telah menghubungkan bau dengan Kuching, iaitu bau lebih kepada pelubungan emas dan juga antimoni. Dan landasan kereta api ini telah dibina pada tahun 1917. Okay, di Sabah kita tengok pula landasan kereta api ini telah dimulakan pada tahun 1896 di Bukau yang terletak kira-kira 13 km dari Western. Pada tahun 1900 pula landasan kereta api ini telah menghubungkan Beaufort dengan Jesselton dan Tenom. Okey, pembukaan gelandang getah ini berlaku akibat daripada pembinaan landasan kereta api di Sabah. Okey, yang pengangkutan yang kedua kita melihat kepada pembinaan jalan raya. Okey, iaitu yang melibatkan negeri-negeri Melayu iaitu NNM, iaitu di mana saya melihat bahawa British telah membina jalan raya untuk menghubungkan Kuala Lumpur dengan Klang, iaitu dahulunya digelar sebagai Port Swettenham. Kemudian tahun 1911, jalan raya ini telah dibina di bandar-bandar besar yang mana bandar-bandar besar ini mempunyai potensi ekonomi dan juga pelabuhan. Kesannya kita melihat bahawa kewujudannya di negeri-negeri Melayu banyaknya penempatan kawasan peladangan getah, pelubungan biji timah yang dibuka. Kemudian kita melihat kepada kedua negeri Sarawak. Untuk makluman para pelajar, Sarawak ini mempunyai kawasan berbukit, paya, sungai.
masalah ini berlaku disebabkan oleh dua faktor menyebabkan pembinaan jalan raya ini kurang berlaku di negeri Sarawak, kerana yang pertama ialah masalah bentuk muka bumi yang saya sebutkan tadi. Yang kedua ialah kos untuk membina jalan raya itu adalah melibatkan kos yang tinggi. Contohnya, tengok jalan raya yang tidak berturak dan pendek berlaku di negeri Sarawak. Contohnya di kawasan bandar seperti di Kuching dan Miri. Kemudian Sabah. Okey, Sabah ini melibatkan SBUB iaitu Syarikat Borneo Utara British yang mana telah membina jalan raya yang menghubungkan bandar-bandar di sebelah pantai barat yang kalau kita tengok tadi cikgu ada lukiskan ataupun catat berkenaan dengan pantai barat. Kemudian tahun 1941 berlakunya kira-kira 165 km jalan raya yang telah berturap di Sabah, lebih baik daripada negeri Sarawak sedikit. Okay, kemudian jalan raya ini telah menghubungkan bandar-bandar besar seperti Jeseton, Kudat, Lahad Datu dan juga Tawau. Kalau dah sekarang Jeseton tidak ada dah, tetapi ditukar kepada nama bandar lain. Okey, kita tengok pengangkutan yang terakhir iaitu pengangkutan laut dan udara. Okey, pengangkutan laut dan udara ini melibatkan kepada perkapalan ataupun penerbangan. Yang pertama ialah kita tengok kepada negeri-negeri Melayu yang mana berlakunya ataupun wujudnya perkhidmatan penerbangan awam seperti syarikat Wear Air Service. Yang mana syarikat Wear Air Service ini, contoh kalau kita tengok ini adalah contoh kapal terbangnya, iaitu kapal terbang yang namanya kapal terbang DH89 Dragon Rapid atau yang digunakan oleh syarikat Wear Air Service. Kemudian, berlaku perkhidmatan penerbangan domestik antara Singapura, Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang. Kemudian kita tengok Sarawak. Di Sarawak, terdapat perkhidmatan perkapalan yang disediakan oleh Singapura dan Sarawak Steamship Company. Pada tahun 1924, berlaku lagi perkhidmatan syarikat kapal terbang air yang mana yang diperkenalkan di negeri Sarawak iaitu menghubungkan Kuching dan juga Singapura. Negeri yang terakhir kita tengok ialah Sabah. Okey, Sabah ialah SBUB cuba memajukan pengangkutan air yang mana contohnya kita tengok seperti syarikat perkapalan Street Steamship yang mana untuk mengangkut barang dan juga penumpang iaitu pengangkutan air. Sama kalau di Sabah kepada pengangkutan air, kalau di negeri-negeri Melayu dan juga Sarawak penerbangan dan Sarawak ada kapal terbang air. Okey, yang kedua kita melihat kepada kemudahan pelabuhan. Masih melibatkan negeri-negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey, negeri-negeri Melayu ini kita tengok berlakunya peningkatan ekspor biji timah dan getah secara tak langsung wujudnya beberapa pelabuhan yang terkenal seperti Pulau Pinang, Kuala Sepetang ataupun Port Well, Port Dickson, Melaka, Singapura dan Kelang. Okey, ini ialah contoh jeti yang di Pulau Pinang pada tahun 1900. Itu jeti Wekwe Pulau Pinang 1900. Okey, Sarawak. Kita melihat kepada pelabuhan-pelabuhan yang terkenal di Sarawak ialah Pelabuhan Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri. Ini Pelabuhan Kuching pada tahun 1910. Pada tahun 1910. Kemudian kita melihat kepada negeri Sabah melibatkan Pelabuhan Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan juga Sandakan. Okey, ini contoh pelabuhan Sandakan pada tahun 1880-an.
Okey, yang ketiga kita melihat kepada telekomunikasi yang masih melibatkan kepada negeri-negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey, telekomunikasi ini lebih kepada sistem pos dan telegraf, radio dan juga telefon. Okey, dalam sistem telekomunikasi ini diwujudkan adalah untuk melicingkan urusan pentadbiran dan juga ekonomi. Okey, yang pertama kita melihat kepada negeri-negeri Melayu yang mana pada tahun 1886 talian telegraf telah dipasang yang menghubungkan Kuala Lumpur hingga ke Melaka. Okey. Kedua, pada tahun 1897 kita melihat bahawa Sarawak telah memperkenalkan perkhidmatan telegraf iaitu di antara Bandar Kuching hingga ke Singapura. Okey, yang terakhir kita melihat ke bawah negeri Sabah yang mana SBUB telah memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio yang melibatkan kawasan bandar-bandar besar. Secara tak langsung kita melihat bahawa Sabah boleh mengadakan hubungan luar dengan negara-negara luar. Okey, kita tengok yang terakhir iaitu kesan sosial terhadap pentadbiran barat yang melibatkan kepada perkembangan bandar, dan juga pendidikan. Okey, perkembangan bandar di negeri-negeri Melayu. Yang pertama kita melihat pada Kuala Lumpur 1884 yang masih menunjukkan kawasan yang kurang maju. Kemudian kita melihat Kuala Lumpur pada tahun 2017 yang mana berlaku kemajuan pesat dalam sektor ekonomi dan juga sosial serta politik. Secara tak langsung pada tahun ini kita melihat Kuala Lumpur 2017 kita melihat wujudnya pusat perniagaan, keuangan, pendidikan, pentadbiran dan juga melibatkan bandar-bandar besar wujud seperti Kuala Lumpur, Seremban dan juga Ipoh. Oleh itu kita melihat bahawa kehidupan masyarakat hari ini boleh dilihat pada gambar Kuala Lumpur tahun 2017. Okey, seterusnya kita melihat kepada perkembangan bandar di negeri Sarawak. Okey, ini bandar kalau pelajar tengok ini ialah bandar di Kuching pada tahun 1910. Okey, kemudian bandar Kuching pada tahun 2017 iaitu cikgu masih mengekatkan tahun yang sama ya. Okey, bandar Kuching ini dahulunya kita tengok merupakan tempat pemerintahan James Brooke pada 1841 yang mana penduduknya terdiri daripada orang Melayu dan juga Cina. Sekarang ini telah lebih kepada penduduk berbagai kaum dan juga berbagai bangsa. Okey, perkembangan bandar di Sabah iaitu bandar Jesselton pada abad ke-19. Kemudian kita tengok bandar Kota Kinabalu tahun 2017. Okey, dahulunya bandar Jesselton ini digelar sebagai bandar Jesselton, kemudian ditukar kepada Kota Kinabalu, tapi benda yang sama iaitu nama sahaja yang bertukar daripada bandar Jesselton kepada bandar Kota Kinabalu. Dan kita melihat bahawa bandar Jesselton abad ke-19 ini merupakan kawasan pusat perdagangan pelabuhan yang terpenting sehingga ke hari ini. Dahulunya Jesselton ini merupakan nama Kota Kinabalu, mengambil nama daripada Charles Jesses yang membina bandar Jesselton ini. Okey, perkembangan bandar daripada abad ke-19 kepada tahun 2017 ini berlaku akibat daripada peladangan getah dan juga pembinaan landasan kereta api menunjukkan kemajuan masyarakat bandar di negeri Sabah. Okey, tengok pula pembentukan masyarakat berbilang kaum. Okey, iaitu masyarakat orang Melayu, kebanyakannya ramai penempatannya di kampung. Kemudian bertukar kepada bandar dan pekan. Bukan bertukar, maksudnya kita melihat kepada perubahan masyarakat. Dahulunya ramai di kampung, berlakunya penghijrahan masyarakat Melayu ke bandar dan juga pekan. Lebih tertumpu kepada kegiatan ekonomi perniagaan
pertanian, perikanan, perusahaan, harta tanah dan lain-lain. Okey, masyarakat yang kedua ialah masyarakat orang Cina, yang mana kita melihat lebih kepada bandar dan pekar. Untuk melihat kepada sektor ekonomi mereka ialah pertanian, perniagaan, perusahaan, harta benda dan juga perbankan. Okey, yang ketiga kita melihat masyarakat orang India yang dahulunya di kawasan perladangan dan ada sebahagiannya kini di pekan dan juga bandar, iaitu sektor perladangan, pengangkutan dan bekerja dalam sektor kerajaan dan juga swasta. Okey, kita tengok perkembangan pendidikan. Wujudnya yang pertama ialah sekolah vernacular, yang mana kita melihat dahulunya British tidak berminat untuk memajukan orang Melayu dalam sektor pendidikan. Namun mereka hanya mengajar orang Melayu tertumpu kepada pengetahuan asas, iaitu membaca, menulis dan mengira. Okey, contoh sekolahnya ialah Sekolah Melayu Pertama, Sekolah Melayu Gelogur Pulau Pinang. Okey, ini gambarnya. Okey, ini cikgu tunjuk salah satu nama sekolah je, iaitu pada tahun 1819. Sebenarnya sekolah vernacular Melayu ni ada banyak lagi, tapi ini adalah salah satu. Okey, seterusnya kita melihat kepada Sekolah Vernacular Cina, yang mana yang membina Sekolah Vernacular Cina ini ialah masyarakat orang Cina. Mereka membina sekolah vernacular ini sama ada di bandar ataupun di tempat tinggal mereka. Dan sukatan kurikulum, iaitu sama ada sukatan kurikulum, guru yang mengajar dan buku-buku teks sekolah semuanya dari negara Cina. Contohnya kita melihat kepada sekolah Cina Samtat Ipoh pada tahun 1936. Ini sekolahnya. Okey, kita tengok sekolah vernacular India, sama seperti sistem sukatan, sama seperti di China. Iaitu kita melihat bahawa British telah memperkenalkan ordinan buruh yang mana mewajibkan semua majikan ladang mendirikan sekolah tamil di ladang. Dan pendidikan tamil adalah terbatas di sekolah rendah sahaja, dan macam juga di sekolah vernacular Cina, yang mana kandungan kurikulum, guru yang mengajar dan buku-buku teks semuanya dari India. Okey, ini adalah contoh sekolah tamil Vivekananda, iaitu di Bradfield. Okey, kita tengok pula berkenaan dengan sekolah Inggeris, iaitu yang sekolah yang pertama dibina iaitu Penang Free School pada tahun 1816. Kemudian Malacca, iaitu Malacca Free School 1826, dan dua-dua sekolah ini terletak di kawasan bandar. Okey, mereka yang mempunyai kelulusan pendidikan sekolah Inggeris ini berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri, boleh bekerja dalam bidang pentadbiran dan kejuruteraan, boleh menjawat jawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, sekolah Inggeris yang seterusnya kita melihat kepada Kolej Melayu Kuala Kangsar, lebih tertumpu untuk menarik minat anak-anak raja dan golongan bangsawan Melayu untuk belajar di maktab ini, iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar telah ditubuhkan pada tahun 1905. Okay. Sekolah Inggeris ini memberi peluang kepada para pelajar untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran British, iaitu di mana kelulusan yang mendapat sekolah Inggeris ini berpeluang untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran British. Okey, kemudian kita melihat pula iaitu Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka ditubuhkan untuk melatih guru-guru perempuan. Yang seterusnya kita melihat di mana Maktab Perguruan Sultan Idris 1922, iaitu Sultan Idris Training College, dan British juga telah menubuhkan beberapa buah maktab perguruan, iaitu untuk melatih bakal-bakal guru sebelum dihantar ke sekolah untuk mengajar. Okey, kita melihat di Sarawak yang mana pihak British telah menubuhkan terdapat 20 sekolah yang telah didirikan oleh golongan
mau balik. Salah satunya kita melihat sekolah Melayu pertama iaitu Sekolah Abang Kassim, iaitu terletak di Kampung Jawa, Kuching. Yang kedua, kita melihat bahawa Madrasah Melayu Malay College yang telah didirikan ataupun telah ditubuhkan untuk melatih orang Melayu menjadi guru sekolah. Seterusnya kita melihat kepada negeri Sabah iaitu Mubalik Kristian, iaitu mendirikan sekolah untuk anak-anak di negeri Sabah. Okey, kemudian kita melihat pula Sekolah Rendah St. Mary dan juga Sekolah Melayu di Papah, Kota Belun. Okey, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, para pelajar setelah dimaklumkan, telah sedia maklum berkenaan pembelajaran kita hari ini melibatkan kepada kesan pentadbiran Barat terhadap ekonomi dan juga kesan pentadbiran Barat terhadap sosial yang mana lebih tertumpu kepada negeri-negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey, sebelum itu, mohon para pelajar yang mengikuti pembelajaran pada hari ini supaya melayari kuisis, iaitu cikgu mohon supaya pelajar buat online kuisis. Ini adalah laman webnya, iaitu boleh masuk ataupun kalau menggunakan intercode iaitu 772675. Okey, boleh para pelajar boleh catatkan laman web ini yang mana masuk dan due date-nya iaitu pada 5 hari bulan 5/2020. Okey, terdapat 20 soalan yang perlu para pelajar jawab. Kalau melihat kepada ini adalah background yang telah cikgu laksanakan dan mohon para pelajar laksanakan sebelum hari Selasa ini pada 5/5/2020. Iaitu contohnya, kalau bila kamu masuk, tulis saja nama kamu dan juga sekolah. Contohnya seperti kalau nama kamu Muhammad Izafi, kamu tulislah Izafi daripada sekolah mana. Terus je, Izafi, SMS ataupun SMK apa-apa. Begitu juga kalau nama kamu panjang iaitu Nur Irina Zafira, kamu ambil sikatan Zafira, sekolah mana-mana. Okey, jadi kat situ cikgu boleh melihat bahawa report akan sampai dan melihat kepada berapa jumlah pelajar yang melaksanakan online iaitu melibatkan bab 6 tingkatan 3. Okey, sebelum itu cikgu hari pembelajaran hari ini dengan 2 rangkap pantun untuk para pelajar, iaitu kalau kerbau dah masuk kandang, tak payah kita tercari-cari. Kalau diberi nafas yang panjang, di lain kali ketemu lagi. Ikan tenggiri dimasak kari, buat santapan anak dan isteri. Saya ingin mengundur diri, salah dan silap, harap dimaafi. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.